المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب استجلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته. Bab menarik kecintaan Allah dengan berterusan berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf. Kita dah berada di hujung-hujung hadis yang 40. Mungkin sekali lagi habis lagu kitab 40 hadis berkenaan dengan tasawuf ini. Pada malam ini hadis yang ke-36. Hadis ini dikenali dengan hadisul wali. Ada ulama yang mensyarahkan khusus berkenaan dengan hadis ini. Antaranya Al-Imam Suyuti menulis sebuah buku membahaskan berkenaan dengan hadis ini. Al-Imam Syaukani menulis sebuah buku mensyarahkan hadis ini yang dinamakan dengan Qatrul Wali fi Hadisil Wali. Perbahasan berkenaan dengan hadis kewalian. Jadi kita nak lihat salah satu daripada riwayat yang banyak berkenaan dengan hadis al-wali ini. Akhbarana Ahmad bin Muhammad ibn Abdus at-Taraifi haddathana Uthman bin Sa'id ad-Darimi haddathana Sa'id bin Abi Maryam حدثنا يحيى ابن أيوب أخبرنا ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, sentiasalah seorang hamba itu menghampiriku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku menyintainya. Sekiranya aku telah menyintainya, maka jadilah aku pendengarannya yang dia dengar dengannya, penglihatannya yang dia lihat dengannya, lidahnya yang dia bertutur dengannya, dan hatinya yang dia berfikir dengannya. Sekiranya dia menyeruku, pasti aku menyahut seruannya. Sekiranya dia meminta kepadaku, pasti aku menunaikan permintaannya. Hadis ini tuan-tuan dinotkan di bawah nota kaki itu, tuan-tuan boleh lihat banyak riwayat. Ini salah satu daripada riwayat berkenaan dengan hadis dinamakan dengan hadisul wali ini. Ada riwayat Bukhari, ada lafaz daripada Al-Imam Al-Bukhari yang disimpan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau. Dia mengatakan innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Dalam hadis yang kita baca ni pun Allah Ta'ala juga qala Allah tabaraka wa ta'ala, maknanya hadis ini adalah hadis qudsi. Dalam riwayat Bukhari ditambah lagi di awalan itu ada man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi
Situ lebih dalam riwayat Bukhari. Kemudian barulah Imam Bukhari masuk wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Sebelum tu dia sebut yang wajib, kemudian baru masuk yang sunat. Adapun riwayat yang ada di depan kita ni, riwayat di dalam dalam riwayat yang kita baca dalam kitab hadis 40 tentang tasawuf ni tak disebutkan berkenaan dengan amalan fardu. Ala kulli hal kita himpun keseluruhan riwayat hadis tu, kita ambil untuk faham pada malam ni insya-Allah. Baik. Hadis ini adalah berkenaan dengan kewalian. Kata Syekh waktu baca kitab ni dengan Syekh Mustafa An-Nadawi, Syekh sebut beberapa poin. Yang pertamanya Syekh kata hadis ini adalah at-tariqu ilal wilayah. Hadis ini adalah hadis yang merupakan jalan untuk menjadi wali. So maknanya kalau kita nak jadi waliullah, nak jadi wali Allah Ta'ala, maka ini antara perkara yang boleh kita usahakan untuk menjadi wali. Kalau bercita-cita nak jadi wali lah, tak payah sebenarnya nak jadi wali. Yang pertama, tuan-tuan kena kahwin. Lepas tu ada anak perempuan, pasti tuan-tuan akan jadi wali nikah. Tu wali nikah lah. Ni kita cerita ni wali yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali ni maknanya orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Taala, bahasa mudah kita. Disebabkan oleh seseorang itu tekun melakukan ibadah pada Allah Ta'ala. Dalam hadis ni sebut yang wajib pun ada, yang sunat pun ada, nanti kita lihat. Cuma wali ni adalah orang yang tekun melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala memilih dia untuk diangkat darjah kepada tahap wali. Dan wali ni mudah untuk kita faham adalah orang yang dikasih, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bila dikasihi, dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia dijaga dan dipelihara oleh Allah. Maka dia akan sampai ke tahap mahfuz, orang yang dijaga. Adapun Nabi-Nabi dan Rasul, dia maksum, dia terpelihara, tak jatuh langsung pada maksiat dan dosa. Duduk dalam keadaan melakukan taat ibadah pada Allah Ta'ala je. Dalam perbuatan apa sekalipun, dia tak akan pernah melanggar murka Tuhan. Adapun wali ni, dia masih ada ruang untuk jatuh. Tapi jatuh dia menyebabkan dia naik lagi tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Jatuh dia dalam keadaan sedar. Jatuh kita orang awam tak sedar jatuh. Kita terus hanyut dengan jatuh kita. Sebab seolah-olah macam wali ni ibarat, kalau mudah untuk kita faham, wali ni seperti anak kecil lah, berbanding dengan anak besar kita. Kita ada 2-3 orang anak, ada yang kecil, ada yang baru umur setahun 2 tahun, berbanding dengan yang 13 tahun 14 tahun. Yang mana yang kita selalu ambil tahu tentang dia, selalu mata kita tak lepas daripada melihat dia. Yang umur setahun 2 tahun ni lah, yang duk merangkak ni, yang duk merangkak, yang nak naik tangga. Bila kita tengok dia naik tangga je, kita akan pergi ambil dia. Sebab apa? Kita tahu jatuh naik tangga ni. Dengan umur dia baru 2 tahun. Tapi kalau yang 13 tahun lompat tangga pun kita tak kata apa. Sebab kita tahu dia cergas. Dia langkah 2 tangga. Kadang-kadang budak-budak yang umur 13-14 tahun ni, dia berjalan, dia budak umur 2 tahun ni, kalau berjalan atas lantai tu kita tengok, kita perhati tengok, dia ambil apa bubuh dalam mulut dia. Tu kita bimbang, takut-takut dibubuh dalam mulut dia benda-benda yang tak sepatutnya masuk dalam perut dia. Nanti sakit perut dan sebagainya lah. Tu ibarat wali, orang yang mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta dalam dalam doa kunut tu, wa tawallani fi man tawallait. Kita minta supaya Allah Ta'ala ni pimpin, bimbing, jaga kita sebagaimana orang-orang yang Allah Ta'ala telah pelihara dan jaga mereka. Jadi itu cara mudah untuk kita fahamlah siapakah wali ni. Jangan pula kita pelik wali ni, kita kena tengok ada karamah barulah dia wali. Tidak. Tengok berjalan atas air, tu wali boleh berjalan atas air.
Boleh terbang di udara itu wali. Tak, bukan itu yang dicari oleh para wali ni. Wali ni adalah orang yang istiqamah dalam melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok dia orang biasa je, tak ada berjalan di udara, berjalan atas air pun. Sebab tu ulama mengatakan kalau engkau berbangga dengan berjalan di atas air, dia kata itik boleh berjalan atas air. Ada sejenis labah-labah tu yang berjalan atas air, laju je dia berjalan atas air tu. Ringan je tubuh dia boleh jalan atas air. Kalau setakat tu je lah seorang wali nak, dia kata sama dengan haiwan. Sebab tu wali dia bukan cari benda-benda karamah macam tu. Begitu juga kalau ya seorang wali tu yang dia nak adalah boleh terbang di udara, jawab dia burung boleh terbang di udara, apa beza kalau begitu? Sebab itu wali ni bukan itu ukuran dia. Wali ni bila mana dia teguh, dia istiqamah berada dalam keadaan melakukan taat dan ibadah pada Allah Ta'ala, maka itu adalah seorang wali min awliya'illahi salihin. Jadi kata Syekh, ini adalah di antara jalan yang boleh kita usahakan kalau kita nak menjadi wali min awliyaillah. Maknanya menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Ta'ala. Baik. Dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi. Kata Allah Ta'ala dalam riwayat Bukhari, saya baca dulu dalam riwayat Bukhari, sebab dalam hadis ni sebut yang sunat terus. Dalam riwayat Bukhari menyebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Kata Allah, tidak ada cara yang paling aku suka seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, melainkan melalui jalan dia melakukan semua perkara yang aku fardukan. Maknanya, jalan yang paling Allah Ta'ala suka seseorang hamba itu yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ialah laksanakan kewajipan. Laksanakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan. Cumanya, bila sebut kewajipan, bila sebut faraid, maka dia terbahagi kepada dua. Ulama bahagi kepada fardu yang wajib kita buat dan fardu yang wajib kita tinggal. Tu dua bentuk. Satu yang wajib kita kena buat dipanggil wajibat. Satu yang kita wajib kena tinggal, iaitu dia panggil muharramat. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang wajib ni banyaklah. Yang tuan-tuan duk maklum tu, sembahyang wajibnya, puasa wajibnya, zakat wajibnya, haji wajibnya. Kalau kita ada bernazar, maka itu pun wajib juga. Walaupun asalnya dia sunat, tapi kita yang mewajibkan atas diri kita, maka jadi wajiblah. Yang nazar tu wajib juga kita tunai. Kemudian dia ada di sebelah yang fardu ini, iaitu wajib kita kena tinggal dia, termasuk dalam perkara yang muharramat. Cuma di antara yang wajib buat dengan yang wajib tinggal ni, kata ulama, yang wajib tinggal itu adalah lebih besar lagi berbanding dengan yang wajib buat. Sebab apa? Sebab yang wajib buat, Nabi sebut dalam hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu buat sesuatu perkara, maka buat semampu kamu. Maknanya kalau kita diperintah oleh Allah Ta'ala supaya sembahyang dalam keadaan yang semampu kita. Maknanya kalau kita mampu berdiri, kena berdirilah, sembahyang fardu. Tak boleh kita nak ambil alih, nak tukar terus daripada berdiri terus duduk je. Padahal kita mampu berdiri. Boleh berjalan elok-elok pun pergi pasar malam, tawaf 7 kali pasar malam, mari masjid duduk atas kursi, tak jadi. Sebab dia wajib berdiri. Berdiri itu salah satu daripada rukun solat. Saya nak sebut, bila tak mampu, keadaan kita tak mampu ni berbeza di antara individu dengan individu. Kita jangan menghukum orang, dia ni bukan tak mampu berdiri, ni saja nak duduk. Tak, keadaan dia mungkin berbeza dengan keadaan orang yang sebelah dia, yang sekejap berdiri, sekejap duduk. Ada yang ni terus duduk dan sebagainya lah. Itu keadaan masing-masing, tahulah diri masing-masing. Atau kena mengajilah bab solat. Cuma nak beritahunya,
dalam perintah supaya kita buat kewajipan, Nabi sebut fa'tu mastata'tum, maka kamu datangkan semampu kamu. Tapi bila Nabi kata apabila kamu dilarang, wa idza nahaitukum, bila aku larang kamu daripada melakukan sesuatu, maka Nabi kata fala taqrabuh. Nabi tak kata tinggallah semampu kamu. Tak, Nabi kata tinggal apa yang aku suruh, apa yang aku larang. Maknanya tak ada pilihan. Buat sikit ataupun tak boleh tinggal lagi lah. Berzina sikit-sikit lah. Tak boleh. Dia dalam bab larangan tinggal terus. Dia tak ada, saya ni tak boleh nak tinggal terus ni berzina sebab apa? Dah jadi kebiasaan dah sebelum ni. Jadi saya kurangkanlah sikit, sebulan sekali katakanlah. Kurangkan sikitlah jadi seminggu sekali. Tak ada. Bila benda yang diharamkan oleh agama, maka Nabi kata fala taqrabu, bukan buat jauh, mendekati pun Nabi tak bagi. Fala taqrabu maknanya mendekati benda yang diharam tu pun tak boleh. Apatah lagi nak laksanakan. Tapi yang wajib nampak macam ada kelonggaran lagi. Maknanya buat mampu. Kita mampu berpuasa 30 hari, 29 hari Ramadan. Puasa dah. Ada hari yang boleh jadi seorang perempuan tak mampu nak berpuasa disebabkan oleh halangan hamil ke, menyusu anak ke dan sebagainya. Takut bahaya diri, takut bahaya bayi dan sebagainya. Ada kelonggaran yang agama bagi. Tapi dalam bab larangan, dia tidak ada larangan, tidak ada kelonggaran yang mudah untuk kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada isu yang jadi sensitif dalam masyarakat kita. Ada isu yang hukumnya haram juga, tapi tak jadi sensitif dalam masyarakat kita. Contoh, waktu mula-mula diperkenalkan vaksin, kan? Isu waktu mula-mula diperkenalkan pada kita vaksin, banyak viral dalam masyarakat kita berkenaan dengan vaksin ni ada kandungan yang tidak halal. Ada kandungan babi lah, mudah kita cerita. Masyarakat kita ni dengan babi ni terlalu sensitif. Hatta sebut pun dia tak nak babi ni. Ditukar dengan nama khinzir. Padahal babi ni bahasa Melayu kita lah. Khinzir ni bahasa Arab. Tukar alih bahasa kepada bahasa Melayu kita, dia jadi babi. Arabnya panggil khinzir. Tak apalah, yang tu itu istilah bahasa je. Cuma orang Melayu kita ni bila dengar je babi, dia jadi sensitif. Dia tak nak. Hatta dia pun dia tak setuju dengan majlis jawatan kuasa, majlis fatwa kebangsaan pun dia tak setuju lagi. Seolah-olah macam dia lebih tahu kandungan yang ada dalam vaksin. Disebabkan oleh dia baca itu, ini dan sebagainya lah. Padahal sebelum mengharuskan, bahagian yang bertanggungjawab ataupun jawatan kuasa yang bertanggungjawab nak mengharuskan vaksin diberi kepada kita semua ni, dia dah dengar penjelasan daripada KKM, orang yang reti dan tahu dan pakar dalam bidang vaksin ni. Dia tengok kandungan-kandungan semua sekali. Setelah semua mufti dan wakil mufti seluruh Malaysia bersetuju, barulah mereka mengharuskan vaksin. Cuma nak beritahu, dalam isu ni sensitif kita. Saya bukan nak kempen vaksin ni tuan-tuan. Nak bagi contoh. Tengok tuan-tuan nampak lain je. Nak bagi contoh. Tapi tuan-tuan, dalam isu bab riba tak sensitif. Dalam isu bab riba kita tak sensitif pula. Padahal riba ni lah salah satu daripada ajaran yang perkara yang ada dalam agama, dosa yang ada dalam agama yang Allah Taala isytihar perang. Tu dalam Quran tuan-tuan baca, ya ayyuhallazina amanu. Kata Allah Taala, jangan kamu makan riba. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kemudian ada ayat yang Allah Ta'ala kata fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Isytihar perang dengan Allah dan Rasul orang yang makan riba ni. Tuan-tuan tengok tahun 2000 berapa? Lebih kurang tahun 2016 kau. Orang yang bekerja, setiap orang yang bekerja mesti majikan akan mencarum KWSP. Kalau tak silap saya tahun 2016. Start tahun 2016, KWSP memperkenalkan sistem Islamik. Tapi tuan-tuan boleh lihat,
sampai ke hari ni berapa persen je umat Islam yang alih daripada konvensional pada Islam. Tu nak bagi tahu contoh. Contoh, kita duk tengok dari sudut babi kita sensitif, dari sudut riba kita tak sensitif. Ada orang yang dia tak tahu pun perbezaan di antara konvensional dengan Islamik dalam muamalat. Dia kata sama je, dia kata bahkan kadang-kadang sistem pinjaman perumahan kereta Islamik kadang-kadang lebih mahal berbanding dengan konvensional. Sebab dia tak reti. Sebab tu bukan kita yang tahu yang tak tahu ni menghukum konvensional dengan Islami itu sama. Kena pergi duduk dengan orang yang pakar dalam bidang muamalat, barulah boleh kita tahu bezanya di antara sistem konvensional dengan sistem Islami dalam muamalat ni. Kalau kita tak pernah dalami isu muamalat, tak payahlah kita bercakap soal muamalat. Cuma saya nak sebutnya contoh benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang besar lagi daripada benda yang diharuskan itu, kadang-kadang kita ambil lebih ringan berbanding dengan perkara yang tak sepatutnya kita ambil berat. Cuma sini saya nak sebut di antara kewajipan yang wajib tinggal dengan wajib yang wajib buat dengan wajib tinggal. Yang wajib tinggal ni Nabi kata fala taqrabu. Nabi kata jangan hampiri, apatah lagi buat, tak boleh sama sekali. Tu jalan untuk Untuk sampai kepada cinta Allah ni. Jalan untuk sampai kepada mahabbah Allah Ta'ala. Sebab tu Ibnu Rajab Al-Hambali dia kata apa? Dia kata ini adalah di antara hadis yang menceritakan jalan untuk seseorang itu menggapai cinta Allah. Maka kalau dia tak buat jalan ini, perkara yang disebut dalam hadis ni, maka dia nak gapai cinta Allah Ta'ala macam mana dia tahu? Yang wajib pun tak buat, yang haram pun langgar, bahkan yang sunat jauh sama sekali. Maka dia kata kalau orang tu nak kepada cinta Allah Ta'ala, maka dia kata itu adalah dakwa kadhib. Dia kata itu adalah satu dakwi pendusta sahaja dia kata. Yang wajib pun tak nak buat, yang haram duk langgar lagi, yang sunat malah buat. Jawab dia, nak dapat cinta Allah Ta'ala kok mana dia tu? Itu hanyalah dakwa saja dia tu. Dakwa seorang pendusta, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebab tu dakwa-dakwa dusta ni pernah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang kafir sendiri pun pernah sebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tu orang kafir bagi tahu dia, bagi tahu alasan dia kenapa dia sembah patung, dia sembah selain daripada Allah Ta'ala. Tak, kami sembah ni untuk jadi perantara je dia tu. Ni alasan yang dicipta seolah-olah nak beritahu dia tu kasih, cinta, beriman sebenar-benar pada Allah Ta'ala. Tapi padahal dia sebenarnya adalah seorang pendakwa dusta. Dia seorang pendusta, dia hanya dakwa-dakwi je orang yang mencari cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni satunya ialah dalam riwayat Bukhari sebut yang fardu. Kok mana pun yang fardu lebih daripada yang sunat. Jangan kita mengatakan ada yang sunat lebih daripada yang fardu. Tak. Kita berasa qiyamul lail besar daripada fardu. Tak. Fardu lebih besar daripada qiyamul lail lagi. Tuan-tuan bandinglah dengan sunat apa pun, fardu mesti lebih daripada yang sunat. Ada orang fardu tak terjaga tapi qiyamul lail bukan main. Fardu lewat-lewat je, qiyamul lail jaga dia. Tak apalah, harap-harap dengan qiyamul lail tu lama-lama yang fardu terjaga. Cuma kalau kita rasa gitu, kita rasa qiyamul lail kena jaga fardu, kita ambil mudah, tu kita masih berada dalam tipu daya hawa nafsu kita. Sebab Allah Ta'ala mengatakan jalan untuk gapai cintaku ialah jalan kita melakukan perkara-perkara yang wajib. Baik. Kemudian sambungan daripada hadis itu, Nabi sebut dalam hadis kita ni pun ada wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan Allah Ta'ala kata sentiasalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat
sehinggalah aku mengasihi si fulan itu ataupun hamba tersebut. Baik. Dah selesai yang fardu, Allah Ta'ala sebut lagi dalam hadis ini, hendaklah kita melakukan nawafil, melakukan perkara-perkara sunat, amalan-amalan sunat. Kalau semayang yang sunat, kalau puasa yang sunat. Lepas tu tuan-tuan kena cek dalam hadis, dalam fiqh lah pula. Semayang sunat ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Semayang duha muakkad, semayang witir muakkad, sunat wudu muakkad. Apa lagi? Ada puasa sunat, puasa 6 hari dalam dalam bulan Syawal muakkad. Ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Ada yang sunat dalam bab bersedekah, ada haji sunat, ada umrah sunat, dan banyak lagi amalan-amalan yang sunat tu. Maka kata Allah dalam hadis kursi ini, sentiasalah seorang hamba itu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Baik. Ada satu komen ulama disebut berkenaan dengan taqarrub ini. Dia kata apa? Dia kata bila mana perkataan taqarrub ini disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ilayya tu maknanya ilallah. Sebab hadis ni hadis kursi, maknanya Allah Ta'ala bercakap. Yataqarrabu ilayya, taqarrub itu disandarkan pada Allah Ta'ala. Maka dia kata amalan yang dilakukan sama ada wajib ataupun sunat, fardu ataupun sunat tu, mestilah amalan yang dilakukan secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bahkan ulama kata, hatta kalau kita beribadat kerana takut kepada hukuman pun, dia kata masih belum membawa makna taqarrub kepada Allah Ta'ala lagi. Maknanya kalau kita ibadat fardu, katakanlah semayang kita, puasa kita ni sebab takut pada neraka, maka pada masa tu dia kata tak termasuk dalam bab taqarrub lagi. Tak termasuk dalam amalan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala lagi. Dia tahu sebab apa? Sebab bila kita nak bertaqarrub pada Allah, tak ada yang lain lah kecuali kita cari Tuhan je lah. Ini duk takut pada makhluk lagi. Neraka tu makhluk Allah, syurga tu juga makhluk Allah. Neraka tak boleh memudaratkan apa-apa pun tubuh badan kita kalau Allah Ta'ala tak izin. Tiba-tiba kita takut pada neraka. Bila takut pada neraka tu, dia kata macam mana nak taqarrub pada Allah Ta'ala, nak dekat diri pada Allah tapi takut pada benda lain. Sepatutnya takut kepada sifat jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara gambaran sifat jalal itulah dosa. Antara gambaran sifat jalal Allah Ta'ala itulah neraka. Bukan suruh kita takut pada neraka, tapi takut pada sifat keagungan dan kebesaran yang ada pada Allah. Supaya kita takut pada polis. Sebab apa yang kita bila tengok polis je, berasa banyak lalu salah itu. Tengah bawa motor molek-molek, pakai helmet dah, road tax ada, lesen ada, tapi bila tengok ada polis dia berasa tak senang duduk, takut ada salah. Sebab kita tahu dia punya sifat, kita tahu dia punya bidang kuasa dia boleh ambil tindakan pada kita, boleh jadi plate motor kita, boleh jadi exhaust motor kita, walaupun road tax ada, lesen ada pun, kita tahu bidang kuasa dia boleh keluarkan surat saman. Jadi kita kena dia tu, kita kena sifat, bukan kita takut kepada surat selah. Surat selah tu kertas je, kertas selai je. Takut apa pada kertas selah? Kita bukan takut pada kertas selah, kita kena dia punya kuasa tu. Begitulah ibaratnya pada Allah Ta'ala. Ibarat takut pada Allah ni, takut pada sifat keagungan yang ada pada Allah Ta'ala, bukan pada makhluk. Itu ulama kata bila taqarrub ni sandar pada Allah, maknanya ibadat yang dilakukan oleh seorang wali ni semata-mata mencari redha Allah Ta'ala. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah lah, abadtuka, dia kata apa? Dia kata aku beribadat kepada engkau wahai Allah, bukan kerana apa? Bukan khaufan min narik, bukan kerana takut kepada neraka. Wala tama'an fi jannatik, bukan kerana apa? Tamak nak masuk syurga. Tidak, dia kata walakin abadtuka li dzatik, tapi aku beribadat kepada engkau kerana zat engkau memang layak diibadati. Engkau memang selayak-layaknya untuk diabdikan diri, bukan kerana aku nak masuk syurga. Bahkan kata ulama yang lain, kalau aku nak masuk syurga pun sebab aku nak melihat zat engkau, untuk melihat wajah engkau sebagaimana yang engkau janjikan dalam Quran,
ahli-ahli syurga nanti akan diberi satu kelebihan, iaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak masuk syurga pun sebab nak dapat nikmat tu. Nak dapat nikmat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, bukannya nak duduk dalam syurga nak kahwin dengan bidadari macam kita. Kita ni nak kahwin dengan bidadari, nak duduk nikmat dalam dalam mahligai dengan pakaian yang mewah, dengan makanan yang mewah dan sebagainya. Dak orang-orang yang tinggi ni sebab nak bertemu dengan Allah. Tu beza taqarrub kita orang awam dengan taqarrub para aulia illahi salihin. Yang mereka carinya adalah cinta dan kasih sayang, redha puas hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam hadis ni sebut mazalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tak ada, sentiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri pada Allah dengan perkara-perkara yang sunat sehinggalah dia akan gapai cinta dan kasih daripada Allah Taala. Baik. Fa idza ahbabtuhu. Nah, bila aku kasih kepada si fulan itu. Yang ni pun ulama bahas juga. Adakah dengan melakukan perkara-perkara sunat ataupun amalan-amalan sunat secara istiqamah ni barulah seseorang itu dapat kasih dan cinta daripada Allah? Kalau kita tak buat sunat, contohnya kita ni orang yang jenis tak buat amalan-amalan sunat. Kita puasa Ramadan 30 hari, 29 hari je lah setahun. Hari-hari lain tak pernah kita puasa. Begitu juga dengan semayang. 5 kali sehari je kita semayang. Sunat apa pun kita tak ambil. Duha pun tak, witir pun tak, qabliyah pun tak, ba'diyah pun tak. Sebutlah semayang sunat apa pun, tak semayang kita. Yang kita ambilnya ialah yang fardu sahaja. Zakat je kita keluar. Sedekah apa pun kita tak bagi. Contoh, haji dah pergi sekali, dah buat haji dan umrah, tak pergi lagi kita. Walaupun duit banyak, contoh. Adakah orang yang mengerjakan yang fardu saja ni dia tak layak untuk gapai cinta dan kasih Allah? Yang tambah dengan yang sunat lagi yang dapat cinta dan kasih daripada Allah? Ulama jawab. Dia buat persoalan kemudian dia jawab. Sebelum kita tanya, dia jawab dulu. Baik. Dia kata bila mana seseorang itu melakukan amalan yang wajib, semata-mata wajib, maka hamba tersebut sudah layak untuk dapat kasih dan sayang daripada Allah. Tapi bila mana seorang hamba itu tambah lagi dengan amalan-amalan sunat, maka dia akan dapat mahabbah zaidah dipanggil. Dia akan dapat mahabbah khasah. Dia akan dapat kasih yang istimewa. Dan cinta yang lebih daripada orang yang hanya tumpu kepada yang wajib saja. Contoh. Dalam syarah disebut contoh. Dalam kitab Qatrul Wali ala Hadithil Wali ni disebut contoh. Seperti seorang hamba dengan tuan dia. Seorang tuan ni ada 2 hamba, katakanlah. Okey, ada 2 hamba. Yang seorang hamba ni kita dah listkan. So maknanya ini kerja-kerja yang perlu buat. Katakanlah 10 kerja kena buat dalam sehari. Yang seorang lagi ni pun 10 juga. Tapi yang seorang ni, si B ni, bukan 10 dia buat. Dia tambah lagi. Dia buat yang lain lagi. Secara sukarela dia buat. Jadi 10, 20. Jadi tugas dia tambah lagi 10. Jadi 20 tugas. Satu yang rasmi, 2 yang dia buat, 10 lagi 10 yang rasmi, 10 lagi dibuat secara sukarela. Yang seorang lagi buat yang 10 tu je. Kalau nak kira di antara 2 ni, yang A yang buat yang rasmi tu dah memadai dah. Sebab itulah tugas yang perlu dia buat pun. Dalam sehari dia duduk di rumah tuan dia. Tapi yang B ni bila dia buat lebih daripada apa yang tuan dia suruh secara sukarela, pasti di hati tuan dia mendapat tempat lebih berbanding dengan si A. Sebab tu ulama kata orang yang tidak berpada dengan yang sunat, bahkan berpada dengan yang wajib, bahkan dia tambah dengan yang sunat, semayang ada semayang sunat, puasa ada puasa sunat, zakat ditambah dengan sedekah, haji dia pergi lagi yang sunat, maka yang ni akan mendapat kasih yang khas daripada Allah Taala. Keistimewaan yang lebih berbanding dengan orang yang hanya fokus kepada kewajipan. Kewajipan saja dah dapat kasih dah. Tambah yang sunat lagi, berlebih-lebih lagi kasih Allah Ta'ala pada hamba tersebut. Baik. Kata Allah dalam hadis kursi ni, bila mana aku kasih pada hamba tu,
maka fa'akunu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa qalbahu alladhi yaqilu bih fa idza da'ani. Setakat dulu. Bila mana aku kasih kepada hamba ini, maka jadilah aku pendengaran yang dia dengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, lidah yang dia bertutur dengannya, hati yang dia berfikir dengannya. Dalam riwayat lain, tangan yang dia guna untuk mengambil sesuatu, kaki yang dia melangkah pergi, dan sebagainya. Banyak lagi riwayat-riwayat lain sebut yang lain lagi. Di sini ulama menghurai ataupun ulama cuba jelaskan kepada kita keadaan orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Ta'ala ni, antaranya ialah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia menghuraikan, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Nah, macam mana nak faham? Aku, kata Allah, akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar, maksud yang disampaikan dalam hadis ini ialah seseorang itu akan mendengar, akan melihat sesuatu yang diredai oleh Allah sahaja. Bila mana orang ini, orang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya sebutkan tadi, orang ini akan mahfuz, orang ini akan dijaga. So maksud dia akan mendengar dengan pendengaran Allah, dia akan melihat dengan penglihatan Allah ni, maknanya apa yang didengar semua yang diradai Tuhan, apa yang dilihat semua yang Tuhan puas hati, apa yang tangan dia ambil semua yang Allah Ta'ala setuju, tempat yang dia melangkah semua Allah Ta'ala suka. Maknanya apa yang dibuat oleh anggota tubuh badan dia semuanya adalah pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya sebutkan tadi, wali ni dia berada di tahap mahfuz, dia tahap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah mata dia pun tak akan melihat sesuatu yang Allah Ta'ala tak izinkan. Telinga dia tak akan mendengar sesuatu yang Allah tak izinkan. Dia tak akan bercakap sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Dia tak akan pergi ke tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Tangan dia tak akan buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Akal dan fikiran dia tak akan berfikir sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Dia duduk dalam keadaan terjaga dan terpelihara. Adapun kita, mata kita bebas. Nak tengok apa boleh belaka, nak dengar apa boleh belaka, nak tutur apa boleh semua. Tangan kita nak ambil apa boleh aja. Kaki kita nak berjalan ke mana boleh aja, ikut suka kita. Sebab kita ni bukan wali. Adapun para wali ni orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Baik, bila dah begitu keadaan orang ni, maka Nabi sebut apa Allah Ta'ala kata, fa idza da'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taitu. Hujung dia, apabila dia berdoa kepada aku, kata Allah, sekiranya dia menyeruku, yakni berdoa kepadaku, pasti aku menyahut seruannya. Sekiranya dia meminta kepadaku, pasti aku menunaikan permintaannya. Ini para wali, sebab dia orang dekat dengan Allah. Ibarat kita ada anak lah, seorang anak yang selalu selalu buat baik pada kita. Kita balik ke rumah, dia tahu, dia pergi ambil air. Dia tahu ayah dia letih, penat, dahaga, dia pergi ambil air. Yang seorang lagi ni tak kisah pun, duduk dengan telefon dia, tak peduli pun kita balik tak balik, mata dia duduk tengok telefon tu lah. Yang kita kasih ni mudah sangat kalau dia minta apa kita bagi. Apatah lagi kalau dia cemerlang pula, pandai pula, ngaji pandai pula dia, berjaya pula, kita nasihat dia dengar, suruh pergi belajar dia belajar. Pas Rizak pesa comel-comel pula. Yang seorang lagi ni dah lah main game. Tapi lepas tu Rizak pula lebih kurang dia, cukup-cukup makan dia. Yang seorang yang taat, yang cemerlang, yang baik ni, ghalibnya akan dapat tempat di hati mak dan ayah dia. Minta apa pun mudah kita nak bagi. Tapi yang seorang lagi tu berkira lah sikit kita, walaupun dua-dua tu anak. Ibaratnya begitulah, semua tu hamba Allah Ta'ala, tapi yang ni aku pelihara dia. Maka yang ni bila angkat tangan minta, aku terima. Cuma terima tu dengan cara Tuhan lah. Jangan pula kita kata, ni orang soleh, wali, orang kata dia ni berdoa tak khabar-khabar pun.
Tak, cara terima tu pun pada Allah Ta'ala lah. Dia nak terima macam mana? Nak terima segera ke? Nak terima nanti ke? Nak terima dengan cara kita minta apa? Kita minta begitu, dia terima begitu, ataupun kita minta begitu, dia terima cara lain. Itu pulang pada Allah Ta'ala lah. Itu tak ada paksaan pada Allah Ta'ala. Cumanya Allah Ta'ala sendiri sebut, bila mana orang ni berada di tahap kewalian, maka bila mana dia berdoa, pasti Allah Ta'ala kabul. Bila mana dia meminta, pasti Allah Ta'ala bagi. Itu yang diajar dalam masyarakat kita pun. Bila kita ada hajat apa-apa, jumpa dengan orang soleh, cari orang soleh untuk apa? Untuk solat hajat, cari orang soleh untuk doa pada anak kita, cari orang soleh untuk itu, ini dan sebagainya tu. Sebab apa? Sebabnya orang soleh ni orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau dia sampai ke tahap wali. Maknanya orang tu duduk dalam keadaan Tuhan puas hati dengan dia ataupun redha dengan dia, maka kedekatan orang tersebut dengan Allah Ta'ala, harap-harap Allah Ta'ala mudah kabul doa orang tersebut. Lepas tu kita duduk pandemik lama dah ni, tak ada ke wali dalam masyarakat kita? Ada wali dalam masyarakat kita. Cuma saya sebut tadi gitulah. Adakah doa wali yang ada pada zaman kita ni tak didengar? Didengar, tapi dengan cara Allah Ta'ala lah. Dengan cara dia nak kabul macam mana? Nak kabul segera ke hilang terus COVID daripada masyarakat kita? Boleh. Dia nak tangguh? Boleh juga. Dia nak bagi akan datang pun boleh. Itu terpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selesai hadis 36 berkenaan dengan hadis wali. So siapa-siapa yang ada impian nak jadi wali, kena ambil hadis ni. Pegang, buat beramal yang fardu dengan yang sunat lakukan. Pasti kita akan gapai cinta dan redha daripada Allah Ta'ala dengan syarat amal itu kita lakukan secara ikhlas. Baik. Habis itu akan datang insya-Allah hadis yang ke-37. Bab kebencian menghimpun harta supaya tidak menggalak hamba menyintai dunia. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu